Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan Islam, dengan cerita Islam ni jangan main-main. Itu sebab Nabi tak boleh dengan orang-orang hak jenis duk menentang Islam ni. Nabi tak boleh, tuan-tuan. Bulan lepas, tuan-tuan, kita baca satu hadis cerita apa? Cerita Sayyidina Ali nak pergi minang anak Abu Jahal. Bila tahu dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata, no, sama dah hang ceraikan anak aku Fatimah, ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan confused tak Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No, Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak penakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni, Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni, Allah sebut nama dia dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata lagu tu kat dia. Dia ni tak dia parah, dia ni Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab bukan makan lahap. Lahap ni makna dia glowing. Glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Abdul Uzza ni nama tokong. Dia Abdul Uzza, hamba tokong. Dahsyatlah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan calon-calon orang. Okey. Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia yang bagi gelang dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelang kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus. Abu Lahab ni. Tapi jahat, sehingga kan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Itu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni, Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelang dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelang dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik yang kata Abu Jahal ni cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia, tuan-tuan pernah dengar perkataan cunning? Bahasa Inggeris, cunning. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa, tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang. Sintang. Tapi abang korang tahu, saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa ke dia? Bagi 2,000. Pi dia kata. Kita tak pasal apa? Sintang, Ustaz. Sintang. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu. Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima.
jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia. Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan. Bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni. Start pada tu sebut nama dia Abu Jahal. Tak sebut dah Amr bin Hisham, Abul Hakam, semua tak ada dah. Start pada Nabi sebut tu melekat dekat dia Abu Jahal. Tuan-tuan, saya nanti baca masyarakat Quraisy punya bengang dekat Nabi ni. Bengang tau, bengang. Bengang ni dia lebih daripada marah lagi. Marah boleh tidur lagi, bengang tak boleh tidur. Abu Jahal ni dia bengang dekat Nabi ni, dia bengang. Main mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Di Mekah ni ada satu tempat nama Darun Nadwah. Nadwah ni maksud dia apa tuan-tuan? Nadwah ni kira seminar ke, muktamar ke, perhimpunan agung kata semua dia panggil nadwah. Jenis berhimpun ramai meeting ni, itu dia panggil nadwah. Daripada satu tempat parlimen depa nama Darun Nadwah. Duk bincang ni macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni, macam mana nak buat. Dia ni bagi cadangan lagu ni, dia ni bagi cadangan bangkit dia ni, yang kata Abu Jahal ni. Dia kata tak boleh, ni semua hampa punya idea ni semua tak boleh pakai. Ni yang kata Abu Jahal, yang sebelumnya Abul Hakam ni, yang kata sintang ni. Nak pergi upah orang, nak pergi panggil orang daripada Siam, main nak upah RM500, nak upah RM1,000, nak upah RM3,000, suruh pergi tembak, ni semua leceh dia kata. Kita ada berapa kabilah dalam Mekah ni. Tiap-tiap satu kabilah yang tak suka Muhammad ni hantar seorang wakil daripada kalangan mereka yang betul-betul orang badan gagah perkasa ni, mai kita pergi kepung rumah dia, sekali kita bunuh dia, biar darah dia meracik kena jubah semua orang, dia kata. Lepas ni dia kata Bani Hashim tidak akan boleh nak perang dengan kita semua sebab kita ramai, dia kata. Pengurusi mesyuarat dengar-dengar, dia kata inna hadza la ra'yun, dia kata ni Arab ni, inna hadza la ra'yun, yang ni lah dia kata idea hak kita mau. Hebat ni kata Abu Jahal ni, inna hadza la ra'yun, inilah pendapat yang kita mau. Pakai dia punya cadangan, dia pakai tu yang pergi kepung, akhirnya tak berjaya. Mereka semua lena, Nabi keluar daripada rumah dengan selamatnya. Ini Abu Jahal punya cerita ni. Tak apa tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dah kena, dah apa, dah semua jatuh. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban dalam perang Badar ni. Tapi dia tak mati lagi. Masa tu dia tak mati lagi. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban selepas selesai perang Badar ni. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan dengar nama Abdullah bin Mas'ud. Ini nama cukup banyak riwayat hadis. Dia mai cek ni orang-orang yang terkorban ni, cek kali tengok mayat, kali tengok hak mana yang sahabat-sahabat angkat bubur sebelah akan diuruskan secara mati syahid, yang mana hak ni tolak masuk dalam satu lubang kambuh tu ya di Badar ni. Abdullah bin Mas'ud main round jumpa ada ni, kali tengok Abu Jahal, dia kata tak mati lagi masa tu. Dia kata lihat nyawa tak mati lagi masa tu. Bila Abdullah bin Mas'ud kalih badan dia, dia pun tengok dalam keadaan cedera parah ni, tak boleh nak bangkit duduk apa pun tak boleh dah. Bila kalih dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia tanya apa? Dia tanya siapa menang hari ni? Ya Allah, dia tanya, dia kata siapa menang hari ni? Jawab Abdullah bin Mas'ud, dia kata Allah dan Rasulnya yang menang. Jawab kata, ni dalam perang Badar ni, kita duduk baca cerita ni, Allah dan Rasulnya menang. Dia gelak, yang kata Abu Jahal ni. Dia gelak, dia kata apa? Dia kata hang, akhirnya hang berjaya juga naik ke puncak, wahai penggembala kambing. Dia kata dekat Nabi. Oh tuan-tuan, ni apa perkataan nak kata ke orang macam ni? Dalam keadaan tu dia kata, dia gelak, dia kata akhirnya berjaya juga, dia kata penggembala kambing ini menang. Dia kata begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar macam tu, dia teteh putih kepala. Dia putih kepala, dia bawa pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan baca dalam buku sejarah Rahiq Al-Makhtum, dia cerita benda ni. Bawa dalam sirah Ibnu Hisham pun cerita yang sama. Abdullah bin Mas'ud bawa kepala pergi tunjuk dekat Nabi, ni dia Abu Jahal selamat. Nabi kata apa? Alhamdulillah, Nabi kata
hang bukan sahaja potong telinga dia, hang potong kepala dia sekali. Rupanya dia pernah cederakan Abdullah bin Mas'ud, telinga Abdullah bin Mas'ud. Nah hari ini hang qisas dia, telinga dia dan sekali dengan kepala dia hang potong. Berakhirnya riwayat hidup satu musuh Allah nombor satu. Bagaimana mungkin menantu Nabi yang juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali, tiba-tiba Nabi menikah dengan anak dia? Nabi kata tidak akan berhimpun dalam satu rumah. Anak aku menjadi madu kepada anak musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca cerita tu semua, baru kita tahu pasal apa Nabi SAW tak boleh terima Abu Jahal ini masuk di dalam keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata bila telah berlaku yang demikian itu, yakni perang Badar ni, maka sudahlah orang kafir itu makin pandai hati mereka itu, bengang. Depa jadi bengang. Perang yang pertama, perang Badar, depa kalah. Depa tak boleh terima. Kerana semua yang mati itu adalah penganjur-penganjurnya, maksudnya ketua-ketua, kepala-kepala mereka yang mati dalam perang Badar ni. Yang kaya dalam masyarakat mereka, yang pintar, yang cerdik Abu Jahal ni, yang sintang, semua mati di dalam perang Badar. Dan orang-orang yang menjadi ketua dalam negeri, semua mati. Bila telah menjadi panas hati mereka itu, maka mereka pun membuat satu keputusan, iaitu satu kumpulan besar di rumah tempat mesyuarat agung mereka yang bernama Darun Nadwah di dalam Mekah. Pergi meeting. Lepas perang Badar ni, balik ke Mekah, pergi meeting di Darun Nadwah. Maka bangun bercakap seorang daripada orang yang bijak tu, Abu Jahal lah. Dia bangun bercakap. Dia kata apa? Kita semua kena tuntut bela ke atas teru kita Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Maka boleh kita dapat bela itu dengan senang apabila kita berhubung terus dengan raja besar negeri Habsyah. Yang ni nak cerita pasal Najasyi. Yang ni cerita dia. Sebab mereka dah dapat berita, kata ada satu kumpulan sahabat Nabi, di dalamnya ada Ja'far bin Abu Talib. Ada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Depa ni Nabi sudah suruh depa 80 orang hijrah ke Habsyah. So dia kata apa? Now kita buat apa? Kita hantar orang kita pergi jumpa Raja Habsyah, jumpa Najasyi, garam kunyit dia cukup-cukup supaya dia ambil tindakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far ini. So dia ambil tindakan dekat depa ni. Serah dekat kita, tahu kita nak ajak dia macam mana. Itu satu bentuk tuntut bela yang kita boleh buat. Dia fikir macam tu. Baik. Raja negeri Habasyah itu nama dia Ashamah. Nama dia Ashamah. Najasyi ini gelang. Sama macam Raja Mesir digelang Firaun. Nama dia ada nama dia, tapi dia digelar Firaun. Najasyi ini gelaran kepada pemerintah Habsyah. Habsyah ni di mana tuan-tuan? Habsyah ni di mana? Ethiopia. Hari ini Ethiopia. Ethiopia ni pula di mana? Kalau Arab Saudi itu, Madinah, Mekah, turun mai ke hujung selatan Saudi ni, Yaman. Yaman. Tepi Yaman tu Laut Merah. Lintah daripada Yaman, lintah Laut Merah tu, masuk mai balik ni, di situlah tempat dia. Dia duduk sebelah dengan Eritrea. Dah pernah dengar nama negeri Eritrea? Dia ni mundur ni, Allah yang mengetahui. Mundur dia ni. Duduk dalam Afrika ni. Eritrea, lepas itu Ethiopia. Lepas itu ada sebelah dia Sudan, sebelah balik bawah ni Kenya, sebelah atas dia duduk di situ. Yang kata Habsyah ni. Depa hijrah ni daripada Mekah. Depa turun mai ke bawah ke Yaman ni, depa naik kapal ayang, lintah mai ke sebelah Eritrea ni, depa masuk ke Habsyah. Pergi jumpa Raja Najasyi. Sebab Najasyi ni terkenal sebagai satu raja yang dia berpegang kepada ajaran Injil. Nabi kata hampa pergi sana, minta suaka politik, minta perlindungan politik daripada Najasyi. Itu cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Masalah dia kata, keputusan mesyuarat kaum Quraisy
Di dalam mesyuarat agung mereka itu diutuskan 2 orang yang bijak bercakap dan pandai putar belit, nak hantar pergi jumpa Najasyi, dengan bawa sekali hadiah yang besar untuk dipersembahkan kepada Raja Habsyah itu. Hantar 2 orang pergi jumpa Najasyi sekali dengan bawa hadiah semua nak pergi bagi. Bila sudah tetap keputusan mesyuarat itu, maka mulalah mereka menghimpunkan hadiah yang nak dibawa kepada Raja Najasyi itu daripada pitis. Pitis ni apa? Duit. Dia sebut pitis. Bawa duit, bawa makanan, bawa rempah ratuih dan sebagainya. Maka ditetapkan utusannya, iaitu 2 orang besar daripada kalangan Quraisy yang mereka ni amat bijak bercakap dan cukup pintar di dalam kira bicara, iaitu siapa dia? Amru bin Al-As dan juga Umarah bin Abi Mu'aid. Amru bin Al-As, tuan-tuan yang kata sahabat-sahabat Nabi ni. Masa ni Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi. Lepas dia dihantar sebagai utusan pi nak negotiate dengan Raja Najasyi. Selepas sekejap lagi kita nanti baca apa negotiation yang berlaku di antara mereka dengan Najasyi ni, berjaya ke tak berjaya ni. Dia balik daripada jumpa Najasyi itu, dia goyang. Goyang maksudnya apa? Daripada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nak tahu Muhammad ni siapa. Dia jadi begitu. Daripada tak boleh dengar nama Nabi, dengar yang menyala terus, dia spark. Tiba-tiba pergi jadi dia kata Najasyi ni raja besar. Dia kata boleh bagi respect dekat Muhammad. Dia kata, siapa Muhammad ni? Najasyi tak pernah jumpa pun, tapi boleh bagi respect dekat dia. Ini cerita dia. So dia balik, dia sampai di Mekah, dia habaq kata mission dia tak berjaya. Sengak-sengak dia ambil kuda, dia perderah daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Nabi masa tu dah hijrah dah ke Madinah. Sampai di sana pula jeremuh dengan siapa, tuan-tuan? Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni pun masa tu tak Islam lagi. Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Kalau duduk tanya, hang apa cerita hang mai sini? Ni dia ni pula tanya yang hang mai pasal apa? Semua sama nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dah mula, Allah dah mula buka hati. Daripada benci Nabi dengan nak kenal Nabi. Dia ingat dia pergi sengak-sengak tak abang kata jumpa Khalid di sana. Dia tang aku abang kang ni jangan dua abang mai tengok Muhammad ni lah. Dia kata hang je guna. Boleh dah. Boleh. Dia kata dah hang macam mana? Aku pun nampak lugu hang ni. Tuan-tuan, ni yang kata Islam, tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allahu Akbar. Kan daripada hantar video betul tak tahu. Wallahu a'lam. Hantar video kata nu di China no. Puak-puak kapiang Cina bekat pergi ikut sembahyang habis di masjid. Tapi kiblat tak betul. Masjid sana kiblat kono. Hak sembahyang, hak overflow masjid ni duk menghadap kiblat lagi lah. Depa hak mula mai duk angkat telefon duk ambil gambar apa-apa semua, lain-lain dengan seluar pendek seluar apa pakai pergi beratok sembahyang tapi duk menghadap kau ni. Tapi tengok sana buat apa, depa pun buat duk ikut. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal apa? Pasal takut dengan virus yang main ni, takut. Orang jenis macam ni, dia tak kira, tuan-tuan, dia tak kira agama apa pun, janji aku tak kena virus tu. Tuan-tuan pergi India. Okey. Tuan-tuan pergi India. Hak duk bawa tu kereta 3 roda tu. Taksi depan lah, taksi depan. Roda satu depan, belakang 2. Apa dia panggil? Kenderaan tut-tut ke apa semua dia panggil. Kan? Jadi dalam tu apa hak do tutup apa nama tu? Sunshade tu. Okey. Dia kalih turun, tengok ada 3. Allah ada, Tok Kong dia ada, dengan hak Kristian pun ada. 3 dua-dua tu. Bila kita tengok, kita kata kat dia, you believe in what God? Hang hak mana tu? Allah ke? Jesus Christ ke? Ataupun hak banyak tangan ni ke? Hang hak mana tu?
Dia kata anyone. Anyone. Apa maksud anyone? Dia kata dia orang susah, dia duk cari makan dengan taksi kenderaan tut-tut nampak dia panggil ni. Dia cari makan ni. Mana satu Tuhan janji tolong dia bagi dapat duit tu kata. Oh kacau tuan-tuan. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita satu je, kita tak boleh pergi bubuh semua macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Okey. So benda ni berlaku kepada puak-puak ni yang kata di China ni. Bila dah jadi macam ni, dah jadi satu takut dengan virus yang kena ni. Apa tak takut tuan-tuan? Duk berdiri gedebum jatuh mati. Duk buat filem ya, cerita zombie aja duk jadi lagu tu. Jadi sungguh takut tuan-tuan. Bila jadi kita ni pun duk dengar belah orang kena di Malaysia ni pun jauh-jauh. Nuhat masuk daripada Singapura mai ada sikit, nak kena di Sungai Buloh ada sikit. Tak mai kepala batas ni. Cuba di bawah kepala batas pun ada 25 kes. Malah ni pakai ni ya, memang aja pakai ni ya. Nampak tuan? Apatah lagi mereka yang duduk tu dalam situasi tu di China ni. Dia tak kira dah. Dia kira apa pun kira. Kalau Islam boleh macam mana settle benda ni, kami ikut lah. Buat mola ni, apa sembahyang kami ikut dulu. Apa band badan rokok, kami pun tengok macam mana mereka buat. Mereka bangun, mereka lagi sujud, mereka pun sujud. Dengan selok pendek, apa semua macam-macam. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, bila kena macam tu dengan Tuhan, dia cari. Dia tak kira siapa pun janji tolong dia.